Kita kepadanya insya-Allah. Kita mulakan majlis kita ini dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitabul Bai'. Kita dah masuk pendahuluan dulu. Kitab berkenaan dengan jual beli. Kita akan membicarakan tentang jual beli. Kita dah habis PK Tauhid dulu. Sekarang ni kita masuk bab muamalat. Bab ibadat kita dah habis dah dulu. Kita masuk dalam bab muamalat, iaitu kitab Bai'. Dia panggil. Ini kitab pada menyatakan hukum berjual beli. Ini berkaitan dengan jual beli. Kaitan jual dan beli. Bermula rukunnya seperti barang yang tersebut dalam majmuk. 3 perkara. Bermula rukunnya. Bila sebut rukun ini, maknanya suatu itu tidak akan sah kecuali dengan dia. Macam saya sebutkan sebelum ini, macam rukun semayang. Rukun semayang itu tidak sah kalau tidak kita melakukan perkara lain itu. Rukun semayang ni tak sah, tak boleh digantikan dengan yang lain. Kalau sunan abad ataupun sunan hay'ah boleh digantikan dengan yang lain. Dan kita berganti dengan sujud sahwi. Tapi rukun, kalau kita tinggal rukun, tak sah perkara itu. Dia kena buat. Kita kena laksanakan rukun tadi. Ini rukun. Ini pentingnya rukun. Sama juga rukun iman, rukun Islam. Bila sebut rukun tadi, tidak sah suatu perkara itu melainkan dengannya, dan ia tidak boleh digantikan yang lain. Itu rukun. Kalau disebut rukun macam tu. Saya dah sebutkan dulu. Macam rukun iman. Maknanya kalau sebut rukun iman mesti ada 6. Rukun Islam ada 5. Dia tak boleh kurang. Tambah pun tak boleh. Macam saya sebutkan orang Syiah tu. Rukun Islam ada 6. Dia tambah 1. Tu tak boleh. Tak boleh tu. Ini rukun. 5. Rukun iman 6. Ini rukun jual beli. Ini rukun jual beli. Bermula rukunnya. Rukunnya apa tadi? Nya tu maknanya ialah jual beli. Seperti barang yang tersebut dalam majmuk. Majmuk tu ialah nama kitab. Nama kitab majmuk. 3 perkara. Ada 3 rukun. Rukun ni. Tidak sah rukun ni kalau tidak ada perkara ni tadi. Macam saya kata tadi. Yang pertama, aqad. Iaitu bai' dan mustari. Bai' dan mustari. Bai' itu penjual, mustari itu pembeli. Tak dikatakan jual beli, ada jual, orang tak boleh beli. Atau beli tak ada orang jual. Kita beli, aku beli. Siapa beli? Tak ada. Ada mesti ada penjual dan ada pembeli. Itu satu. Yang pertama. Itu tidak jadi rukun. Kalau orang tak jual, kita beli. Atau penjual, orang tak nak beli. Dia tak jadi jual beli namanya. Tak jadi jual beli. Kalau tidak ada dua-dua tadi. Penjual dan pembeli. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, ma'qudun alaihi. Benda yang diakadkan. Benda yang dijual tadi. Yang di barang yang jadi jual. Saman dan musamman. Harga dan barang yang dihargakan. Ada harga dan ada barang yang dihargakan. Jual berapa tak tahu. Ini pada mazhab Syafi'i. Tapi macam mana yang saya kata sekarang ni, berbeza dah. Ada kita Islam tu berkembang luas. Dan yang ketiganya rukun ni sirah, iaitu ijab dan kabul. Ada lafaz jual dan ada lafaz beli. Ada lafaz jual dan ada lafaz beli. Ini yang menjadi rukun. Tak sah kalau tak ada perkara ni. Mesti ada 3 perkara ni. Ijab dan kabul. Ini pada pandangan mazhab Syafi'i.
pada mazhab Syafi'i kita. Tapi ada beberapa perkara yang berlaku pada hari ini yang kita lihatkan perkara itu tak jadi ikut dalam rukun ini. Sebab tu yang saya katakan, contohnya ialah urusan niaga dengan ATM, mesin automatic ATM bank tadi. Mana dia ijab, mana dia kabul dia. Kalau ada ijab kabul tadi macam orang gila lah. Yang mesin aku nak ambil duit, mesin aku nak masukkan duit, dia tak jawab pun. Kalau jawab kita pun terkejut. Mesin boleh cakap lah. Kalau dia kata, ya saya terima wangnya, saya terima, ini saya serahkan wangnya. Kalau mesin cakap itu, kita pun terkejut. Kita terkejut. Ini dia ijab dan kabul. Maka sah jual beli dengan ijab dan kabul jika atas jalan bergurau-gurau sekalipun. Sah secara bergurau ijab kabul ni. Hari ni punya surat khabar kah? Sah nikah walaupun bergurau dalam ijab dan kabul dalam masa berlakon. Hari ni punya surat khabar. Apa metro ke apa? Dia berlakon gurau-gurau, dia akad nikah. Bapak dia jadi pengarah filem tu, dia pun berlakon. Aku nikahkan kau dengan anak aku, saya terima, sah dia jadi anak dia. Walaupun masa dia tak ada. Bergurau. Bergurau dalam lakonan, dia mengaku bahawa dia ni menikahkan orang tadi, siapa sepulan tadi. Dia sahkan anak aku. Dapatkan anak dia. Dapat gurau dalam lakonan. Khabar ni. Bukan nikah saja. Yang sebenarnya, yang paling kita takut dia ialah bergurau dalam soal akidah. Soal akidah ni cukup bahaya. Lapas ni kita sebut ni baik-baik. Macam pernah yang saya sebutkan dulu, ada satu orang pelakon, tak sebut nama lah kan. Dia berlakon di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dia melakukan, tak maaf dengan sebut dengan izin. Dia berlakon satu babak bercium. Semua gempar dalam surat khabar mengatakan, apalah orang Melayu ni berlakon bercium depan halayak ramai orang tengok. Dia jawab apa? Semasa saya berlakon tadi, saya bukan orang Islam. Dia kata dia bukan orang Islam. Kan? Tak boleh. Ada pula sekejap Islam, sekejap tak Islam. Sekejap Islam, sekejap tak Islam. Tu tak boleh. Dia tak boleh. Dengan lapas dia kata dia. Dia kata masa tu tak berislam. Maknanya tadi dia tak Islam. Tu tak boleh. Bab akidah tak boleh. Lakonan gua-gua pun tak boleh soal akidah ni. Kita konon nak lakonkan macam mana orang Hindu buat apa sembahyang. Tak boleh. Ataupun melakukan perkara-perkara khurafat macam dalam TV itu berlakon. Jadi apa tok bomo apa? Tak boleh. Ambil jadi bobon siam. Tak boleh. Ini soal akidah. Ini soal akidah lah. Ini kita buat muamalat ni. Ini bab muamalat. Ini yang kita kena jaga. Lafaz ni. Ada perkara yang boleh gurau. Termasuk juga yang tak boleh gurau ni ialah pasal zihar. Kita apa ni, menyamakan isteri kita dengan mak kita. Pipi kau ni macam bila pipi mak aku. Tak boleh. Dengan isteri kita tak boleh gurau-gurau. Talak itu juga. Aku talakkan kau dengan talak 10. Jadi jatuh talak. Bergurau. Talak dengan isteri. Tak boleh. Itu benda-benda yang tak boleh bergurau-gurau. Tak boleh dia bergurau-gurau tu. Ini beringat-ingat ni. Kan? Sekarang ni orang muda dia tak kisah tu semua. Dia sebutlah apa pun. Sama juga tadi kalau berlakon, dia suami isteri berlakon. Dia kata aku talakkan kau. Habis dah lakonan. Berlakon. Dia berlakon. Maka sah jual beli dengan ijab dan kabul jika atas jalan bergurau-gurau sekalipun. Bersalahan istiqza' kerana tiada dikasatkan lapas baginya. Maknanya istiqza' ni apa? Sandar apa? Bergurau. Istiqza' ni
Mengejek-ngejek, bersenda. Mengejek isti'za tu mengejek-ngejek ataupun bersenda. Kerana tiada dikasatkan lafaz bagi maknanya. Tu tak kira. Kalau dia mengejek-ngejek, tak boleh dalam soal jual beli. Maka lafaz ijab itu seperti berkata yang menjual. Baika zabakaza. Yani aku jual akan dikau benda ini dengan sekian. Disebut aku jual benda ini dengan sekian, dengan harga berapa. Disebut. Tu orang yang jual. Orang jual. Dia jual. Aku jual barang ini dengan harga sekian. Nanti kita bincang. Sekarang ni tak ada berlaku dah macam tu. Kalau pergi kedai-kedai, berapa ni? RM2. RM2. Kadang-kadangnya letak je duit tu, tak ada cakap apa pun. Dalam sekarang kita pergi kedai tu, tengok tulis RM1, letak RM1. Ada setelah saya tengok ada satu majlis tu pula letak tabung tu je. Sila berayar dalam tabung. Tu dia letak RM2, letak dalam tabung. Macam mana tu? Nanti kita tengok ada perbincangan dia. Atau katanya adalah ia bagi engkau dengan sekalian. Atau katanya adalah ia bagi engkau dengan sekian. Ambil engkau punya harga RM2. Ambillah benda ni harga RM3. Tu dia. Dia ambil, kata ambil lah RM3. Atau aku pemilik akan dikau benda ini dengan sekian. Aku jadikan kau punya lah. Aku punyakan kau benda ni dengan kata bayar RM10 atau RM5. Bagi gitu je. Cakap macam tu. Itu boleh? Boleh. Atau aku hebat akan dikau benda ini dengan sekian. Aku hadiahkan benda dengan kau harga sekian. Hebat tapi dia ada harga. Hebat tu ada harga. Saya dah sebutkan dulu itu. Pesaka ini ialah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Harta yang ditinggalkan si mati yang dia tak bagi awal lagi sebelum hidup. Kalau pembagian sebelum mati itu dia panggil hebah. Hadiah. Kadang-kadang dia dah bagi anak si anu ambil banglo sana. Anak si anu dapat kilang sana. Anak si anu dapat apa lagi? Saham sekian. Anak ini sekian banyak. Maklum tak? Isteri 4, anak 24. Dia bagi semua. Sebelum mati. Bila sebelum mati itu dia jadi hebah hadiah. Jadi termasuk juga pemberian anak angkat masih hidup. Kalau dah mati anak angkat tak dapat faraid. Walaupun dalam surat kelahiran itu tukar nama dia sekalipun. Tak boleh. Termasuk juga tak dapat dalam faraid ni ialah anak luar nikah. Tu bahaya ni anak luar nikah. Tak dapat bagian dia. Termasuk. Kalau tak dapat bagian tadi, bagi pada awal-awal sebelum mati lagi. Sebelum mati lagi kita bagi dia, itu dapat dia panggil hebah. Hebah dia bagi sekian-sekian ni bagi dulu. Ni hebah, hadiah. Hadiah. Hadiah ni bagus kita bagi untuk merapatkan silaturahim. Jadi ini contoh dalam jual beli, dia kata aku hadiahkan kau harga sekian. Dia hadiah tapi ada harga. Ada harga. Itu contoh dia panggil ijab. Itu contoh jual. Kemudian lafaz kabulnya, lafaz terima. Orang ada jual, ada lafaz jual, ada lafaz terima. Apa dia? Seperti berkata orang yang membeli, istauraitu hadza bikaza. Istauraitu hadza bikaza. Dia kata maksudnya aku beli benda ini dengan sekian. Istauraitu bihadza bikaza. Kan? Kita ni banyak guna bahasa Arab kan.
Kan sampai kadang-kadang bahasa Arab tu hilang dalam, dah jadi Melayu punya. Asal bahasa Arab jadi bahasa Melayu, hilang Arab punya. Tu bunyi yang pernah saya sebutkan apa dia? Contohnya apa? Kelam kabut. Kan kelam kabut tu. Kelam kabut itu asalnya bahasa Arab. Apa dia? Kal an kabut. Kal an kabut. Kal an kabut itu maknanya seperti laba-laba. Hilang perkataan kal an kabut jadi kelam kabut. Asalnya bahasa Arab. Ni tinggal bahasa Arab. Perlu. Asal perkataan fardu. Ada perkataan Portugis jadi bahasa Melayu. Orang kata bahasa Arab. Almari. Anak saya kata apa? Almari itu bahasa Arab ke bahasa Melayu? Saya kata bahasa Melayu lah. Dah ada almari. Almari ada. Bahasa Arab. Bahasa almari itu bahasa Portugis. Portugis. Jadi istara itu haza bikaza. Aku beli benda ini dengan sekian. Dan dia beli benda tu dengan harga sekian. Berapa ada? Macam kita kata kat kedai. Bagi aku RM2 bagi aku sekilo. Bagi aku RM5, RM10. Kita sebut kat kedai tu kadang-kadang. Atau katanya aku terima benda ini dengan sekian. Aku terima benda ni dengan harga dia sekian. Harga dia berapa harga dia tu. Dia kata dia terima, dia tahu berapa harga dia tadi. Ni dia. Dia terima. Atau aku redha lah benda ini dengan sekian. Aku redha benda ini dengan sekian. Dengan sekian. Macam saya pernah sebut dulu, jual beli kanak-kanak. Kita suruh anak kita beli tu umur 9 tahun ke, 5 tahun ke, suruh pergi kedai. Pergi beli coklat, belikan kedai. Dia pandai cakap apa? Dia tunjuk tu, bagi duit. Tunjuk, bagi duit. Nak kira sah tak? Mana hijab dia, mana kabul dia? Mazhab saya tak. Tapi mazhab lain, sah. Ni pasal tadi redha tadi. Sebab tu bila ada berlaku yang keadaan macam ni tadi, maka redha itu diutamakan. Maknanya kita tak boleh tuntut. Kalau ada tersilap ke, yang tukang jual tu sepatutnya bagi dia balik RM5, dia bagi balik RM4. Kena diam. Kita kena redha lah. Tak boleh mana RM5 apa, tak boleh. Dah, kita dah kena dah terima keadaan macam tu. Keadaan macam tu kena terima. Dan aku redha benda ini dengan sekian. Atau aku ambillah benda ini dengan sekian. Dia ambil benda ini dengan harga dia berapa? Sekian-sekian. Kena ambil benda tu sekian dengan sekian. Dia ambil benda tu tadi. Sebut harga berapa tadi harga. Ni kita berlaku. Atau aku miliklah benda ini dengan sekian. Dia kata aku ambil benda ni, ni bagi aku punya lah. RM2. Kita punya bahasa kita. Ini bahasa kitab. Bahasa kita, cara dia. Untuk kita terima. Kabul tadi. Ini kita terima. Tadi ijab tadi. Dan sah didahulukan kabul daripada ijab. Seperti kata yang membeli engkau jual. Aku jual. Membeli engkau jualkan engkau benda ini dengan sekian. Kata sah didahulukan kabul daripada ijab. Maknanya kita sebut dulu. Pembeli sebut dulu. Sebelum penjual sebut. Pembeli sebut dulu, baru penjual sebut. Baru penjual sebut. Contohnya dia kata apa dia? Seperti kata yang membeli. Engkau jualkan di daku benda ini dengan sekian. Kau jualkan benda ni harga dia RM2. Dia sebut awal-awal lagi. Jual lah dengan aku ni RM10. Kita kata gitu. Jualkan itu RM10. Ni. Maka berkata yang menjualnya, aku juallah akan dikau. Dia kata aku jual lah. Kita dah minta, dia minta tadi. Pembeli kata tadi, bagi aku lah RM10 ni.
Nanti aku ambil lah RM10. Dia kata gitu. Itu sah. Sah. Dan jika berkata yang menjual, aku jual di kau benda ini dengan sekian, maka berkata yang membelinya, na'am. Atau berkata yang beli, aku beli daripada engkau benda ini dengan sekian, maka berkata yang menjualnya, na'am. Sah ia seperti barang yang disebut dia pada Rawdah, pada kitabun nikah. Sebab nikah. Apa dia ni? Apa dia? Dan jika berkata yang menjual, kata siapa? Orang yang menjual tadi kata apa? Aku jual di kau benda ini dengan sekian. Aku jual benda ini dengan sekian. Maka berkata yang membelinya, na'am, ya. Dia tak jawab macam tadi yang mula-mula tadi. Aku terima, aku beli, sekian banyak. Tak sebut. Cuma dia kata na'am. Na'am ni apa ni? Ya. Na'am tu bahasa Arab. Kita kata bahasa Melayu, ya. Yalah. Ya. Na'am tu. Na'am tu bahasa Arab lah. Na'am ni maknanya ya. Dia sebut, dia kata, aku jual benda ni, sekian harga dia. Dia kata, okey lah. Okey tu bahasa Inggeris. Tadi dia bahasa Arab, dia kata na'am. Kalau kita katakan, kerana kita berbanyak guna bahasa Inggeris, okey. Ini dia. Maka berkata yang membelinya, na'am. Atau berkata yang membelinya, aku beli daripada engkau benda ini dengan sekian. Tadi yang jual kata, aku jual benda ini sekian harga dia. Maka yang beli kata, na'am. Ini terbalik pula. Ini orang beli kata. Yang beli kata, aku beli harga ini dengan harga sekian. Maka penjual berkata, na'am pula. Maka berjawab yang menjualnya, na'am. Sah ia. Sah ia. Sah mana tadi? Sah tadi. Dalam perkara yang pertama, iaitu berkenaan di mana penjual menjualkan barangnya dan pembeli hanya menjawab, na'am, ya. Itu sah. Sah yang pertama. Sah yang kedua ialah di mana pembeli kata dia beli sesuatu barang itu, dia beli suatu barang tadi dengan harga sekian-sekian. Maka penjual jawab, na'am pula. Tadi yang pertama ialah pembeli kata na'am. Ini yang kedua, kes kedua ialah di mana penjual kata na'am. Penjual kata na'am. Penjual kata na'am. Tadi yang pertama pembeli kata na'am. Dia tukarkan, terbalikkan. Jadi sekarang ni penjual kata na'am. Sah tadi. Sah. Seperti barang yang disebutkan dia pada Rawdah, pada kitabun nikah. Dan Rawdah ni nama kitab. Dalam bab Rawdah ni kata dalam kitab. Dekat bab nikah, aku nikahkan di kau dengan si fulan, kata, ya, saya terima. Dia tunjuk terima. Terima tu penting. Bukan mesti sebut nama sekian-sekian. Nama orang lain pun kalau sebut terima tu sah. Ada satu cerita hamba Allah tu nak menikah. Kerana orang nak menikah hebat ni. Bukan saya suruh menikah dua. Ada yang dia orang menikah tu dia hebat apa? Semua wakil. Wali hakim, isteri dia wali hakim. Suami pun hantar wali hakim juga. Wakil dia. Dia hantar wakil lain ambil bagi pihak dia. Yang isterinya wali hakim. Semua wakil. Sah juga. Gitu juga nikah orang bisu. Kan orang bisu. Kan bisu dia tak boleh cakap. Isyarat dia. Sebab tu bahasa antarabangsa ni adalah bahasa isyarat. Bukan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Orang kata bahasa antarabangsa bahasa Inggeris. Tak, bahasa antarabangsa ni bahasa orang bisu lah, isyarat. Kita pergi mana-mana Jepun, Korea, tak kita cakap Jepun, tunjuk tanya makan. Dia orang tahu. Tak payah cakap eat apa. Dia tak faham. Jepun tak tahu bahasa Inggeris. Kan? Tapi tunjuk cara makan ke nak buang air ke, dia faham lah. Tapi kelebihan umat Islam ini, kita ni sesama Islam, kita guna bahasa Arab. Jumpa mana-mana kita tahu kita orang Islam tak Islam,
Sebut Assalamualaikum. Sebut Assalamualaikum ni semua satu dunia tahu. Maknanya jawabnya Waalaikumsalam. Bila tahu Waalaikumsalam tu jawapannya tu Waalaikumsalam. Nah, ni hebat. Gitu juga kita tahu waktu azan. Kita nak tahu kawasan tu ada orang Islam. Azan kuat. Azan ni dalam bahasa Arab, tak ada bahasa Jepun. Kita azan seluruh dunia azan dalam bahasa Arab. Tak ada bahasa lain. Jadi kita tahu dekat sekian tempat ni ada orang Islam semayang. Boleh cari masjid. Ini hebatnya Islam, syiar. Walaupun ada satu ketika dulu dia orang apa ni nak di Indonesia diterjemahkan semayang tu terjemahkan dalam bahasa Melayu. Saya tak kerti nak sebut lah. Macam mana dengan nama Allah, Allah Maha Besar, tak kerti nak sebut kan. Dia orang boleh buat macam tu. Kita Islam bahasa Arab. Okey, ini disebut dalam pada kitab Raudhah pada ini. Demikian lagi bai'a mutawalli tarfin, seperti berkata seorang yang baik yang menjual, baik tu haza kaza bi kaza, maka jawabnya na'am atau baik tu, maka berkata yang ia pula yang mustari, istara itu, maka jualnya na'am, maka istara itu sah jual belinya. Ini demikian lagi jual yang mutawalli tarfin ini, seperti berkata seorang bagi yang penjual, dia kata jual aku sekian harga, maka jawabnya na'am juga. Ini menggunakan perkataan ya. Itu juga dia jual tadi, ataupun aku jual, dia sebut jual je. Atau baik itu, atau aku beli je. Ataupun dia berkata mustari, yang tukang penjual ni, yang tukang membeli, aku beli, maka jawabnya na'am. Ni jual beli tadi disebut jawab na'am je, ya tadi, itu pun diterima. Atau istara itu aku beli, telah aku beli, sah jual belinya. Sah jual belinya. Boleh beli, yang boleh beli. Ni Islam ni lah kan semua. Dan sah ijab dan kabul jika dengan isyarat yang bisu atau dengan surat sekalipun. Maka jika diberi seorang surat kepada orang yang gaib daripada majlis akad daripada menjual atau lainnya, sah ia dengan syarat kabul oleh orang yang diberi surat kepadanya itu, dengan bersegera tatkala terhentinya atas sifat jual yang tersebut di dalam surah itu, dalam surat itu. Maka jika ia berkata ia dengan kalam yang lain, mudarat ia, maka berkekalan khiyar majlisnya selama masa ia pada majlis kabulnya. Selama tiada memilih, ia akan lazimul bai'. Maka membelilah akan lazimnya itu, putuslah khiyarnya dan berkekalan khiyar orang yang membeli surat hinggalah putuslah khiyar orang yang diberi surat kepadanya itu. Tak ada titik kan? Dia tak ada titik ni. Balik semula. Dan sah ijab dan kabul. Sah ijab dan kabul tadi, siapa dia? Iaitu dengan isyarat yang bisu. Isyarat ijab kabul ni sama lah macam mana nikah. Sah orang bisu nikah tu. Apa isyarat dia? Dia angguk ke, dia tuju ke, tanda apa isyarat dia orang bisu tu sah. Sebab tu orang bisu pun boleh menikah. Orang bisu pun menikah. Boleh jual beli dengan orang bisu. Kita jual beli dengan orang bisu tu boleh. Kita tak, Islam ni luas, terbuka. Ada caranya. Mudah Islam ni, tak susah. Dia kata sah ijab kabul dengan isyarat. Maknanya macam mana nak tunjuk, macam mana nak jual, macam mana nak beli, sah dengan orang bisu ni. Sah. Sah. Atau dengan surat sekalipun. Dengan surat tulis tadi. Macam kita kat ATM tu kira macam surat lah. Kan kat ATM tu dia tak ada bahasa, dia tulis, dia kata keluar. Kita pun tekan tang keluar. Kan? Masuk deposit. Masuk deposit. Itu dia kira surat lah. Ataupun mula-mula awal tadi kita dah tulis si borang tadi.
Itu kira dengan surat lah. Sah. Maka jika diberi seorang surat kepada orang yang gaib daripada majlis akad, daripada menjualnya atau lain, sah ia. Ini dia kata, jika diberi suatu surat kepada orang yang tak ada dalam majlis tadi, dia beri surat pada orang jauh, orang yang gaib, yang tidak ada dalam satu majlis. Biasanya kita jual beli dalam satu majlis. Yang gaib daripada majlis akad, dia tak ada dalam akad tadi, ijab kabul, tak ada. Dia beri surat. Daripada menjual atau lainnya dalam majlis akad yang wujud jual beli tadi, ataupun lain-lain, majlis akad nikah ke boleh. Sah ia. Sah tadi dengan surat tadi, yang orang yang tidak ada dalam satu majlis, dengan syarat kabul orang yang diberi surat kepadanya itu dengan bersegera. Dia orang yang dihantar surat tadi pada sebulan dijual, pada sebulan tadi dia jawab dengan segera. Dia tak boleh tangguh lama-lama. Dia tak boleh tangguh lama-lama. Bila dia hantar surat tu dia jual, macam kita hantar apa, COD apa. Dia jawab terima, bayar terus. Dia tak boleh tangguh-tangguh. Tak boleh tangguh-tangguh. Dengan segera. Kata, kepadanya dengan bersegera terkala terhenti atau sifat yang tersebut di dalam surat itu. Dia beri tadi dengan segera apabila dia terima tentang surat tadi, dan sifat jual beli itu yang tersebut dalam tadi, apa yang sebut dia terima ni, apa yang diberitahukan item-item tadi, maka dia terima. Dia terima tadi dengan bersegera. Kalau tidak, dia tak terima lah. Kadang-kadang kita minta order barang lain, tiba barang lain. Macam sekarang ni pembelian secara dalam online sekarang ni, secara internet. Sekarang ni ada kan jual beli internet semua. Maknanya kita beli tu ikut yang apa yang diterangkan dalam tadi. Kalau tidak, kita kena pulang balik segera. Tak boleh tangguh. Yang sifat-sifat tadi. Tak boleh ada penipuan. Walaupun dalam online tadi, internet tadi, kita tidak boleh ada gharar, dia panggil, penipuan dalam jual beli tadi. Kita tunjuk sekian macam ni, harga macam ni, kemudian kita sebenarnya tak ada pun berlaku macam tu. Tak boleh. Haram. Haram dalam jual beli tadi. Kita senang dalam internet ni tak ada siapa nampak. Lupa kita. Yang ada orang nampak. Siapa dia? Allah Ta'ala. Ada orang kata, dia kata orang beli tu kan tahu apa pun. Memang orang beli tu tak tahu, tapi Tuhan orang pembeli tu tahu. Kan? Dia kata orang jual tu mana dia tahu kan, online semua. Dia bagilah apa-apa kan. Memang pembeli tu mungkin tak tahu, tapi yang tahu Tuhan pembeli tu tahu. Kalau kita tipu. Maka jika berkata ia dengan kalam yang lain, mudarat ia. Jika dia kata tadi dengan lain daripada apa yang disebutkan, maka mudarat, tidak boleh dipakai dengan jual beli tadilah. Tak boleh dipakai dengan jual beli tadi. Kalau ada benda yang lain, apa yang cakap lain, yang dijual tu lain, tak sama dengan sifat jual beli tadi, maka jual beli itu tidak boleh dipakai. Dan berkekalan khiyar majlis selama masa ia pada majlis kabulnya. Bila tempoh nak tukar barang tadi, nak berbincang tadi, selagi dia belum kata terima. Dia hantar tadi, online tadi, dia hantar barang tadi kepada kita. Selagi kita tak kata terima, maka kita ada hak untuk tukar balik. Pulang balik. Pulang balik benda yang dihantar pada kita tadi, pembelian secara online nanti, ataupun surat tadi, ataupun pakai apa, kad kredit ke apa yang kita beli tadi, boleh tukar balik. Bila tempoh selagi kita tidak kata terima. Selagi kita tak kata terima tadi, boleh. Selagi tak kata terima tadi, kita boleh tukar balik. Khiyar tadi. Tempoh dia macam tu. Selama tiada memilih ia akan lazimul bai'. Maka jika memilih lazimul bai' ini, putuslah khiyarnya. Kalau dia tak terima, dia kata hukum jual beli tadi, dia tak terima, dia tak sahkan jual beli tadi, maka dia tak. Tapi kalau dia kata dia dah terima dah,
Tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh. Dan berkekalan khiyar orang yang memberi surat hingga putuslah khiyar orang yang diberi surat kepadanya itu. Ini tadi kalau orang beri surat tadi sampai kat surat tadi dan diterima, maka habislah. Kalau tidak dia kena tukar sebelum awal lagi. Wallahu a'lam bissawab, insyaallah. Ini bab jual beli kan. Jual beli ni slow-slow sikitlah kan. Kan dia tak macam fiqh, kita ni jarang, orang pun jarang apa ni, bab jual beli ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbana saghira. Wa la jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min amwat. Allahumma amta alaina fatu'adifina wa ansur alaina ma nasina ma hafizna ma qara'na ma sumi'na ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.